Assalamualaikum, nama saya Nursyah Syaizati binti Azlan. Isu sosial yang seterusnya iaitu isu pendidikan dalam masyarakat di Malaysia. Institusi pendidikan mainkan peranan yang penting dalam menangani isu sosial di negara kita. Pendidikan adalah salah satu elemen yang baik dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada individu untuk memahami dan mengatasi isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat di sekeliling kita. Isu pertama berkaitan dengan pendidikan iaitu jurang budaya. Dalam masyarakat majmuk seperti negara Malaysia, perbezaan budaya antara pelajar dapat menjadi tantangan dalam membangunkan pemahaman dan toleransi antara kelompok pelajar. Pelajar mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi antara satu sama lain dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeza yang dapat membatasi pengembangan sosial mereka. Selain itu juga, kekerasan antara rakan menjadi isu dalam pendidikan. Setengah pelajar terlibat dalam hubungan yang tidak sihat di sekolah, malah di institusi pendidikan yang lain seperti gejala buli. Ini adalah termasuk kekerasan dari segi fizikal, mental atau seksual antara rakan mereka. Kekerasan itu memberi impak negatif yang serius kepada kesejahteraan dan kemampuan belajar bagi seseorang pelajar. Bagi mengenai isu sosial dalam pendidikan, perlulah membangunkan budaya institusi pendidikan yang mendorong ke arah ketoleransian, penghormatan dan pengertian antara budaya. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan kegiatan yang menghargai perbezaan budaya, mengatasi prasangka dan memperkuatkan hubungan positif antara pelajar dari pelbagai latar belakang dari segi budaya dan agama. Selain itu juga, memastikan bahawa penilaian dan pengukuran di institusi pendidikan tidak memihak kepada satu budaya tertentu. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan variasi budaya dalam penilaian pelajar, menghindari pertanyaan atau tugasan yang sensitif, dan memastikan bahawa ujian dan penilaian adil bagi semua pihak pelajar. Seterusnya, cara menangani isu sosial dalam pendidikan dengan meningkatkan kesedaran antara pelajar, guru dan staf tentang kekerasan antara rakan memberi impak yang negatif. Dengan melakukan pencegahan kekerasan seperti seminar atau ceramah yang membahaskan pentingnya menghormati rakan, saling menghargai dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sihat tanpa melakukan kekerasan. Dengan bekerjasama dengan masyarakat luar untuk mengatasi isu kekerasan antara rakan, perlulah dititik beratkan di setiap institusi pendidikan di kalangan pelajar untuk bagi menangani lagi isu sosial dalam pendidikan. Assalamualaikum, saya Izzan Nabilah binti Abdul Halim. Untuk kali ini saya akan berkongsi tentang isu keadilan sosial dalam aspek hubungan antara kaum. Persoalan keadilan sosial sering kali menjadi topik perbincangan yang hangat dari dahulu sehingga kini. Perbincangan tersebut meliputi pelbagai cara dan pelbagai aspek, malah pelbagai tafsiran tentang konsep keadilan sosial membuktikan bahawa keadilan sosial di Malaysia sentiasa berkembang dari semasa ke semasa dan merupakan isu utama yang menarik perhatian para sarjana. Oleh itu, isu-isu keadilan sosial adalah satu isu yang perlu dikaji kerana kepelbagaian dalam mentaksir konsep keadilan sosial serta untuk mengelakkan perbezaan terhadap wacana keadilan sosial. Sentimen hubungan antara kaum menonjak agak tinggi sehingga boleh menyebabkan ketegangan dalam masyarakat majmuk. Hal ini kerana sentiasa terdapat kebimbangan bahawa ketegangan ini boleh meletus pada bila-bila masa dan menjadi suatu konflik serius atau pertempuran. Jadi apakah kuncinya? Bolehkah masalah ini diselesaikan untuk memenuhi kemahuan setiap kaum? Menurut Chandra Muzaffar, keadilan sosial dalam masyarakat majmuk lebih tersedar dalam aspek hubungan antara kaum. Biarpun keadaan hubungan antara kaum di Malaysia jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan keadaan di beberapa buah negara berbidang kaum yang lain. Di samping itu, satu lagi faktor yang jarang diberi keutamaan dalam perbahasan tentang hubungan kaum di Malaysia adalah sikap kepimpinan Melayu Islam. Kesediaan kepimpinan Melayu menerima kaum-kaum bukan Melayu sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dalam masyarakat berbidang kaum merupakan salah satu daripada elemen hubungan antara kaum.
Walaupun penting untuk masyarakat bukan Melayu memahami penzahiran negara Malaysia hari ini yang lahir dari sebuah kerajaan Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu juga harus memainkan peranan penting dalam meyakinkan masyarakat Cina dan India bahawa mereka juga komited terhadap pembangunan masyarakat yang tidak berteraskan pada etnik semata-mata. Sebaliknya, mereka harus tertumpu pada visi keadilan yang menyeluruh dan nilai kemanusiaan kita. Prinsip yang sama juga patut diaplikasikan kepada situasi masyarakat bukan Melayu apabila kita mengedepankan tuntutan-tuntutan tidak munasabah akibat kurang pemahaman tentang sifat masyarakat berbidang kaum. Kita berdepan dengan tuntutan-tuntutan yang betul-betul munasabah dari masyarakat bukan Melayu yang berkaitan dengan isu-isu keadilan sosial. Tuntutan-tuntutan ini hanya boleh diselesaikan apabila pemimpin lebih berdedikasi dalam berlaku adil kepada semua tanpa mengira etnik. Namun begitu, unsur-unsur ketidakadilan sosial dalam hubungan antara kaum masih juga berlaku. Keharmonian yang wujud kini tidak bermakna bahawa masyarakat majmuk tidak menghadapi masalah-masalah tertentu. Walaupun ada kerjasama di kalangan masyarakat yang pelbagai seperti interaksi antara kaum di sekolah-sekolah, institusi pengajian tinggi dan tempat kerja masih berkurangan. Di tempat-tempat kerja umpamanya interaksi yang berlaku hanya sekadar fungsional, iaitu pekerja-pekerja yang berlainan kaum mengadakan hubungan antara satu sama lain untuk tujuan sekerja semata-mata. Yang belum wujud adalah interaksi yang didorong oleh persahabatan dan kemesraan. Ini membawa maksud terhadap segolongan daripada rakyat Malaysia masih bersikap eksklusif dalam pergaulan harian mereka. Ku Kai Kim menyebut beberapa halangan yang menghalang hubungan antara kaum di Malaysia. Pemisahan dari sudut geografi merupakan antara penyebab utama kepada hubungan yang lebih erat antara kaum di negara ini. Perbezaan ini begitu ketara, terutama di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Beliau memberi contoh di Kuala Lumpur bahawa etnik India berpusat di Sentul dan Brickfield, Cina di tengah-tengah kota, manakala Melayu pula di Kampung Baru. Kaum-kaum di Malaysia dilihat begitu cenderung untuk menunjukkan ciri-ciri organisasi yang bersifat perkauman dan juga keagamaan secara berlebihan. Manakala Syed Hussein Ali dalam membahas isu ini secara umumnya, pertempuran antara kaum disebabkan oleh perbezaan dan konflik nilai atau kepentingan atau kedua-duanya sekali. Terdapat perbezaan antara orang Melayu dan Cina kerana latar belakang agama dan budaya yang berbeza. Tambahan pula terdapat jarak sosial antara masyarakat dan kebanyakan orang Melayu tidak tahu nilai-nilai orang Cina dan begitu juga orang Cina agak jahil tentang nilai-nilai Melayu. Walaupun pada hakikatnya mereka telah hidup berdampingan sekian lama, sisa kombinasi masa tidak digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menggalakkan pemahaman yang lebih besar terhadap nilai dan budaya masing-masing. Secara keseluruhannya, idea keadilan sosial yang dilontarkan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diaplikasikan apabila melibatkan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi agama, bangsa dan budaya. Jika pelaksanaan konsep keadilan sosial ini tidak dapat diaplikasikan dengan baik, maka boleh menimbulkan konflik dalaman dan luaran yang akan memberi impak kepada keharmonian dan kestabilan negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai usaha yang dilakukan oleh para intelektual dan sarjana di Malaysia dalam menyelesaikan masalah ini dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang aman dan sejahtera. Justru pelaksanaan konsep keadilan sosial secara keseluruhannya yang mengambil kira semua aspek politik, ekonomi dan sosial tanpa menyentuh mana-mana sensitiviti budaya, agama dan kaum untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara yang pelbagai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Adibah binti Mas Syamsuddin. Saya akan membentangkan isu berkaitan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Pengenalan. Umum mengetahui bahawa Hari Kesihatan Mental Sedunia mula disambut pada tarikh 10 Oktober tahun 1992 di atas inisiatif seorang timbalan setiausaha agung yang bernama Richard Hunter. Program ini disambut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran umum tentang kepentingan serta menjadi sokongan tentang aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Baiklah, berdasarkan laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara (MKN), isu atau masalah kesihatan mental serta tekanan emosi antara isu kesihatan awam yang menjadi semakin penting, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Hal ini dibuktikan apabila masalah kesihatan mental menunjukkan tren peningkatan dengan statistik individu yang mendapatkan sokongan melalui Talian Bantuan Perkhidmatan Sokongan Psikososial MHPSS, iaitu salah satu inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, menunjukkan
peningkatan sebanyak 5 kali ganda bagi tahun 2022 berbanding tahun 2020. Seterusnya, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis penyakit mental. Jadi, penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit saja. Ia terdiri daripada berbagai jenis kategori penyakit. Secara umumnya, penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu neurosis, psikosis dan kecelaruan personaliti. Bagi pengidap neurosis, mereka yang tergolong dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Jadi, individu yang mengalami neurosis selalunya sedar akan keadaan kesihatan mereka dan fungsi harian mereka mungkin hanya terganggu sedikit. Jenis kedua ialah psikosis. Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Ini adalah bertentangan dengan neurosis tadi, iaitu di mana neurosis pesakitnya sedar akan kewarasan mereka dan sedar akan keadaan kesihatan mereka. Tetapi psikosis, pesakitnya tidak sedar akan kewarasan mereka ataupun keadaan kesihatan mereka. Yang terakhir ialah kecelaruan personaliti. Secara asasnya, kecelaruan ini membuatkan seseorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karakter. Masalah yang dialami ini boleh memberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang-orang sekelilingnya. Terakhir sekali, ialah merupakan cara untuk kita membantu pesakit mental. Jadi antara langkah untuk membantu pesakit mental ialah individu penting dalam hidup pesakit seperti ahli keluarga atau rakan atau kenalan rapat harus peka terhadap keadaan dan terhadap keadaan pesakit. Seperti sentiasa bertanyakan keadaan pesakit untuk memastikan mereka tidak terlibat dengan kelakuan yang boleh mencederakan diri sendiri. Selain itu juga, orang terdekat dengan pesakit boleh membantu dengan cara mengajak pesakit melakukan aktiviti seni seperti melukis, bermain permainan interaktif dan sebagainya bagi membantu mereka supaya tidak terlalu memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Seterusnya, kita juga boleh membantu mereka dengan mengajak pesakit ini untuk menenangkan fikiran dengan cara melakukan terapi hutan. Jadi berdasarkan artikel bertajuk Terapi Hutan untuk Pesakit Psikiatrik, terapi hutan merupakan salah satu cara atau kaedah yang dipraktikkan di negara maju seperti Jepun, negara-negara Eropah dan Amerika Utara dalam membantu mengurangkan masalah tekanan yang dialami pesakit mental. Jadi di Amerika Syarikat, terapi hutan juga dikenali sebagai forest bathing dan dianggap merupakan satu kaedah terapi kesihatan yang terbaru. Jadi kesimpulannya, oleh yang demikian, isu kesihatan dan kesejahteraan emosi merupakan perkara yang perlu dititikberatkan dalam masyarakat pengemuk di Malaysia. Hal ini demikian kerana penyakit ini lebih banyak memberi kesan negatif kepada seseorang individu yang menghidapnya kerana ia akan menyebabkan mereka hilang keyakinan diri dan akhirnya menjauhkan diri kepada orang sekeliling mereka. Jadi kesan yang lebih teruk kepada pesakit mental ialah berkemungkinan mereka akan mencederakan diri sendiri, malah cuba untuk membunuh diri. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Isu penindasan dalam masyarakat yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat majmuk. Hasil perbincangan, faktor pemecahan yang berlaku pada zaman pemerintahan British selepas perkenalan dasar pecah dan perintah iaitu kaum Melayu dan Cina merasa tidak puas hati terhadap dasar kolonial dan pencanturan ekonomi yang tidak seimbang antara orang Melayu dan orang Cina, di mana pada waktu itu ekonomi orang Melayu jauh tidak stabil berbanding dengan ekonomi orang Cina yang lebih stabil, dan orang Cina hidup lebih makmur berbanding orang Melayu. Kedua, mempunyai prasangka yang negatif terhadap kaum lain, di mana
Orang Cina seringkali meletakkan prasangka yang negatif terhadap orang Melayu, dan ini dibuktikan semasa orang Melayu melakukan tahlil pada satu malam tersebut, dan orang Cina berfikir bahawa tujuan orang Melayu melakukan tahlil itu untuk tujuan memanggil ataupun menyeru roh-roh yang telah mati bagi tujuan membalas dendam. Tidak menghormati tempat ibadah untuk setiap kaum, di mana kaum lain sepatutnya menghormati kesucian tempat ibadah bagi agama kaum masing-masing, dan tidak sewajarnya kaum India ataupun Cina masuk ke dalam pusat ibadat Islam bagi tujuan untuk mengotorkan rumah ibadat orang Melayu, orang Islam. Perdebatan ahli politik yang mementingkan kaum masing-masing. Mereka hanya mementingkan hak kaum mereka tersendiri sahaja dan tidak mencari kata sepakat bagi memuaskan semua kaum. Gunakan seni teater sebagai platform, kita boleh menyampaikan apa yang dirasakan oleh kaum yang ditindas dan mengajak masyarakat bersama-sama untuk menghentikan budaya penindasan, terutama kes buli di dalam sekolah yang melibatkan 2 atau 3 kaum. Seperti kita sedari, seni teater ataupun drama TV adalah platform yang sesuai kita gunakan untuk menyampaikan mesej-mesej yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat di Malaysia tentang keburukan buli antara kaum yang menyebabkan pergaduhan melalui kaedah berfikir, di mana dengan melakukan pendekatan masalah yang menghala ke arah pemecahan antara kaum dan mengenali akar masalah serta mencari jalan penyelesaian bersama-sama agar dapat memuaskan semua pihak. Dan pada pendapat saya, ahli politik seharusnya lebih bijak dalam mencari penyelesaian yang memuaskan hati semua kaum, kerana seperti kita tahu, negara Malaysia adalah negara yang mempunyai berbilang kaum. Yang dapat dibuat adalah seperti kita tahu, negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina dan India serta kaum-kaum yang lain. Penindasan antara kaum tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan memburukkan imej negara kita, sekaligus menyebabkan negara jiran tidak menghormati dan memandang rendah terhadap perpaduan dalam negara kita. Apabila pecahan kaum berlaku, ia akan mengurangkan semangat kerjasama dan semangat juang dalam membangunkan negara menjadi negara yang maju dan disenangi oleh negara luar. Dan dari segi politik pula, pihak pembangkang dan pihak kerajaan seharusnya bekerjasama dalam mencari kata sepakat untuk memenuhi permintaan rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Kerana apabila setiap kaum dilayan dengan sama rata, ia akan merapatkan lagi jurang antara kaum. Kita boleh tengok keganasan polis di Amerika Syarikat terhadap mereka yang berkulit hitam. Jadi hari ini saya nak berkongsi daripada satu angle yang berlainan, iaitu bagaimana agama kita, Islam, dia melihat kelainan ataupun perbezaan identiti kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut Allah Subhanahu wa taala dia tidak melihat kepada what is our shape, what is our color. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dia melihat kepada hati kita dan juga amal-amal perbuatan kita. Jadi dekat sini keganasan ataupun marginalization, pengasingan ataupun racism terhadap orang yang berkulit hitam, orang yang mempunyai identiti yang berbeza dengan kita. Kita lihat orang India, kau ni India, kau ni hitam, kau ni Cina, kau ni putih, kau ni sepet. Adakah kita melihat kita sebagai satu entiti manusia, ataupun kita melihat kita semua ni berbeza disebabkan identiti kita berbeza dan kita tak boleh ada satu middle point yang mana kita boleh jadi sama? Bagaimana corak pemikiran kita sebenarnya? Jadi sebagai seorang Muslim, corak pemikiran kita seharusnya dipengaruhi dengan bagaimana Nabi SAW melihat orang yang berbeza dengan bangsa Arab pada ketika itu, dan bagaimana Nabi SAW memberikan kepercayaan dalam perbuatan-perbuatan
tertentu. Sebagai contoh, ada beberapa sahabat Nabi SAW yang bukanlah daripada kalangan bangsa Arab yang asal yang bersama Nabi SAW. Sebagai contoh, Usamah bin Zaid ni adalah seorang jeneral perang termuda yang Nabi SAW utuskan sebelum kewafatan baginda SAW. Menariknya, Usamah bin Zaid ni mempunyai ciri yang berbeza dengan masyarakat sekitar pada ketika itu. Macam kita tengok hari inilah, orang Arab berkulit putih, yang lelakinya kacak, yang perempuannya cantik. Bila kita lihat tu, sejuk hati tengok kan. Tetapi Usamah bin Zaid ni seorang yang berkulit hitam, dan Nabi SAW melantik dia sebagai seorang jeneral perang termuda dalam peperangan berkenaan. Bagaimana dalam skop ini kita lihat bagaimana Nabi SAW dia memberikan kepercayaan kepada seseorang tanpa mengasingkan ciri-cirinya. Dia melihat kepada kredibiliti seseorang tu. Apa merit yang dibawa oleh seseorang itu. Kalau dia ada kelebihan dalam sesuatu bidang, dia diberikan keutamaan dalam bidang tersebut. Macam dalam surah Al-Hujurat, Allah kata, "Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kami ciptakan umat manusia ni min dzakarin aw untha, daripada kalangan lelaki dan juga perempuan.